Kamus Dewan edisi keempat, bilik darjah merupakan tempat untuk mempelajari sesuatu atau lebih dikenali sebagai kelas. Menurut Dole 1986, bilik darjah merupakan tempat yang kompleks dan sibuk serta mempunyai ciri-ciri yang khusus yang boleh mempengaruhi murid di dalam bilik darjah tersebut. Jung 2009 pula mendefinisikan bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pembelajaran dan pengajaran serta satu sistem ekologi yang mana wujudnya interaksi antara ekologi pribadi dengan ekologi bilik darjah. Semua guru dan bakal guru perlu menguasai kemahiran mengurus bilik darjah. Menurut Arbeto dan Topman 1986, pengurusan bilik darjah merupakan kemahiran mengurus ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan ruang yang sesuai untuk pembelajaran. Pengurusan bilik darjah perlu dilaksanakan dengan baik supaya masa dan tenaga alat pengajaran dapat digunakan dengan baik untuk mencapai objektif pengajaran. Kemahiran mengurus bilik darjah penting untuk menentukan kejayaan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila guru kurang mahir, maka hasil pembelajaran dan matlamat pengajaran sukar dicapai. Seterusnya kita pergi kepada hasil dapatan kajian untuk borang soal sidik yang telah kami edarkan. Untuk faktor yang pertama iaitu faktor pentadbiran. Soalan menyatakan adakah guru yang bertanggungjawab dalam penyediaan peralatan di dalam bilik darjah. Untuk soalan ini mendapati bahawa 4 orang guru bersetuju dan menyokong bahawa tanggungjawab dalam penyediaan peralatan di dalam bilik darjah ini terletak pada guru. Manakala bakinya iaitu seramai 4 orang guru lagi tidak bersetuju bahawa tanggungjawab penyediaan peralatan bilik darjah ini terletak hanya pada guru semata-mata. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Adakah guru yang mengurus bilangan bilik darjah yang digunakan? Untuk soalan ini menyatakan bahawa sebanyak 7 orang guru bersetuju bahawa bilangan bilik darjah yang digunakan ditentukan oleh guru itu sendiri. Manakala hanya 1 orang guru tidak bersetuju bahawa tanggungjawab itu terletak di atas guru semata-mata. Untuk soalan yang ketiga, menanyakan bahawa adakah guru yang bertanggungjawab dalam mengurus kewangan untuk pengurusan bilik darjah. Untuk soalan ini menyatakan bahawa 4 orang guru telah bersetuju bahawa tanggungjawab mengurus kewangan bilik darjah itu terletak pada guru dan bakinya 4 orang lagi tidak bersetuju bahawa tanggungjawab itu diletakkan terhadap guru. Untuk soalan yang keempat, adakah guru yang bertanggungjawab dalam menguruskan peraturan dan prosedur pengurusan bilik darjah. Untuk soalan ini sebanyak 7 orang guru bersetuju bahawa prosedur dan peraturan bilik darjah itu ditetapkan atau diuruskan oleh guru. Manakala bakinya hanya 1 orang guru tidak bersetuju bahawa tanggungjawab ini diletakkan di atas bahu seorang guru. Untuk soalan yang kelima, menanyakan adakah guru yang bertanggungjawab dalam perancangan pengajaran di dalam bilik darjah. Untuk soalan ini, sebanyak 7 orang guru telah bersetuju bahawa dalam tanggungjawab dalam perancangan pengajaran di dalam bilik darjah ini terletak pada guru. Manakala hanya seorang saja tidak bersetuju bahawa tanggungjawab ini diletakkan di atas tanggungjawab guru. Untuk soalan yang keenam, adakah jadual bertugas harian kelas dapat memastikan pengurusan bilik darjah yang baik? Sebanyak 8 orang guru iaitu secara keseluruhannya bersetuju bahawa dengan ada jadual bertugas harian ini dapat memastikan pengurusan bilik darjah itu diuruskan dengan baik. Untuk soalan yang ketujuh, menanyakan adakah peranan guru dalam pengurusan bilik darjah ialah seperti yuran pungutan, tertentu seperti yuran peperiksaan dan juga mengambil kehadiran. Untuk soalan ini, menyatakan bahawa 4 orang guru bersetuju bahawa ia tanggungjawab guru. Manakala 4 orang lagi tidak bersetuju kerana mereka menyatakan bahawa tanggungjawab ini juga boleh diletakkan di atas jawatankuasa dalam sebuah kelas. Untuk soalan yang ke-8,
Adakah dengan rantikan jawatan kuasa dalam sebuah bilik darjah dapat memudahkan pengurusan bilik darjah? Untuk soalan ini, sebanyak 100% iaitu 8 orang guru telah bersetuju bahawa dengan adanya lantikan jawatan kuasa dalam sebuah bilik darjah dapat memastikan perjalanan atau pengurusan bilik darjah itu dengan baik. Sekian, terima kasih. Konsep yang seterusnya ialah konsep susunan fizikal bilik darjah. Menurut Maryland 1975, suasana fizikal bilik darjah adalah merupakan kawan atau musuh dalam pengajaran. Susunan fizikal bilik darjah boleh memberi sumbangan dari segi pembelajaran, perhubungan antara guru dengan murid, kawalan dan sebagainya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Susunan fizikal bilik darjah merupakan aspek yang sangat penting dalam mencorakkan suasana yang harmoni di dalam bilik darjah. Keberkesanan susunan bilik darjah di sesebuah sekolah dilihat dari segi ciri-ciri penyusunan dan kelengkapan yang terdapat dalam bilik darjah. Pada dasarnya, sesebuah bilik darjah haruslah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti kerusi, meja, papan tulis, alat bantu mengajar dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung akan dapat mengekalkan persekitaran pembelajaran yang positif serta berkesan kepada murid. Selain itu, untuk mengekalkan persekitaran yang kondusif, guru-guru haruslah menitik beratkan dari segi susunan kerusi meja di mana penyusunan tempat duduk haruslah mengambil kira saiz tubuh murid, penglihatan murid dan tahap pendengaran murid. Hal ini secara tidak langsung akan dapat mengelakkan murid daripada tidak fokus di dalam kelas. Selain itu, penyusunan kerusi dan meja juga mestilah bersesuaian dengan aktiviti kerja berkumpulan. Keadaan ini dapat memudahkan murid-murid untuk berbincang dengan ahli-ahli kumpulan yang lain dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Di samping itu, guru-guru juga haruslah menitik beratkan dari segi pencahayaan dan pengudaraan. Hal ini kerana pencahayaan dan pengudaran juga harus diberi perhatian untuk menyediakan suasana yang kondusif dan selesa kepada murid yang mengikuti kelas pembelajaran. Keadaan kelas yang tidak selesa akan menyebabkan murid-murid tidak berminat dan tidak menumpukan perhatiannya sepenuhnya semasa guru sedang mengajar. Kesimpulannya, proses pembelajaran yang berkesan dapat dicapai sekiranya guru-guru memainkan peranan dalam pengurusan bilik darjah, terutamanya dalam aspek penyusunan fizikal bilik darjah. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey, di hadapan saya terdapat soal selidik yang dikemukakan dalam borang soal selidik yang untuk diajukan kepada 8 orang responden yang terdiri daripada guru-guru. Soal selidik ini dijalankan di atas talian. Terdapat 7 soalan yang dikemukakan dalam soal selidik ini. Okey, soalan yang pertama, adakah guru yang bertanggungjawab dalam penyusunan fizikal bilik darjah? Okey, berdasarkan jawapan responden yang dijawab dalam jadual tersebut ialah berdasarkan soal selidik terhadap 8 orang responden, didapati seramai 4 orang responden iaitu 50% yang menyokong bahawa guru yang bertanggungjawab dalam penyusunan fizikal bilik darjah. Manakala seramai 4 orang responden lagi iaitu 50% menyatakan tidak terhadap pernyataan tersebut. Mereka beranggapan bahawa penyusunan fizikal bilik darjah tidak semestinya dilakukan oleh guru sepenuhnya. Malah, ia merupakan gabungan idea antara guru dengan murid. Hal ini jelas menunjukkan bahawa guru dan pelajar bekerjasama antara satu sama lain dalam usaha untuk menyusun susunan fizikal bilik darjah, terutamanya kerusi dan meja pelajar. Okey, soalan 2 menyatakan adakah jumlah murid di dalam bilik darjah ditentukan oleh guru
oleh guru kelas. Seramai 2 orang responden yang menyatakan ya, iaitu bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 6 orang responden lagi tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana jumlah murid di dalam kelas tidak semestinya ditentukan oleh guru, tetapi murid dinilai dari segi kecermelangan dalam akademik, khususnya dalam peperiksaan. Oleh itu, kecermelangan seseorang murid akan mempengaruhi bilangan pelajar di dalam sesebuah kelas. Soalan ketiga menyatakan, adakah sistem pencahayaan dan pengudaraan yang baik memberi kesan kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku? Berdasarkan jadual tersebut, seramai 8 orang responden bersamaan 100% bersetuju dengan pernyataan ini. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pencahayaan dan pengudaraan yang baik dapat mewujudkan persekitaran fizikal bilik darjah yang kondusif dan selesa. Keadaan kelas yang selesa akan menyebabkan murid-murid berminat dan menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Okey, soalan yang seterusnya ialah, Adakah susunan tempat duduk pelajar bersifat kekal atau sementara sepanjang tahun persekolahan? Berdasarkan jawapan responden yang dimukakan dalam borang soal selidik, seramai 4 orang responden iaitu bersamaan 50% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 4 orang responden lagi iaitu bersamaan 50% tidak bersependapat dengan pernyataan di atas. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa susunan pelajar di dalam kelas akan berubah sekiranya salah seorang pelajar di dalam kelas tersebut membuat bising ataupun tidak menumpukan perhatian. Soalan 4 menunjukkan, adakah susunan tempat duduk pelajar bersifat kekal atau sementara sepanjang tahun persekolahan? Berdasarkan jawapan responden yang dikemukakan dalam borang soal selidik, seramai 4 orang responden iaitu bersamaan 50% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 4 orang responden lagi iaitu bersamaan 50% tidak bersependapat dengan pernyataan di atas. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa susunan pelajar di dalam kelas akan berubah sekiranya salah seorang pelajar di dalam kelas membuat bising ataupun tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya semasa guru sedang mengajar di hadapan. Tetapi, jika pelajar di dalam kelas tidak mempunyai masalah dari segi disiplin, kebarangkalian untuk mengubah susunan pelajar di dalam kelas adalah tipis. Okey, soalan 5. Benarkah corak pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh guru berkesan ke atas proses pengajaran dan pembelajaran? Berdasarkan jadual di atas, seramai 8 orang responden iaitu kesemua responden bersetuju dengan pernyataan ini. Keadaan ini dapat disimpulkan bahawa corak pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh guru dapat diterima oleh pelajar. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar akan mempunyai rasa minat untuk belajar dengan rajin. Soalan 7. Benarkah penyusunan kerusi dan meja murid secara berkumpulan akan memudahkan mereka berinteraksi sama mereka dengan guru? Kesemua responden iaitu 8 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa penyusunan kerusi dan meja dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penyusunan kerusi dan meja mengikut kumpulan yang sesuai juga dapat memudahkan interaksi antara murid dengan murid, antara murid dengan murid dan murid dengan guru. Keadaan ini dapat menyenangkan lagi pelaksanaan proses dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah pusat pembelajaran. Okey. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, perkataan pusat bermaksud punca ataupun tumpuan berbagai-bagai kegiatan dan lain-lain. Tempat yang menjadi punca segala aktiviti
tempat terdapatnya ataupun berlakunya pelbagai kegiatan yang utama ataupun tertentu. Khususnya menurut Elizabeth pada tahun 2002, perkataan pembelajaran bermaksud kaedah memperoleh ilmu, pengetahuan ataupun kemahiran melalui pengalaman, amalan yang dipelajari ataupun yang telah diajarkan. Okey, kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa pusat pembelajaran merupakan tempat di mana aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran dilaksanakan dan tidak ditumpukan pada bilik darjah semata-mata. Sehubungan dengan itu, satu soalan soal selidik telah diajukan kepada 8 orang guru dalam bentuk Google Form. Okey, bagi bahagian pusat pembelajaran terdapat 8 soalan, iaitu yang pertama, adakah interaksi antara guru dan murid hanya terhad di dalam bilik darjah saja? Bagi pernyataan ini 8 orang guru yang mengatakan tidak, manakala tiada yang mengatakan ya, bermakna interaksi antara murid dan guru tidak terhad di dalam bilik darjah saja. Khususnya adalah soalan yang berkaitan dengan adakah hanya terdapat satu jenis pusat pembelajaran di sekolah. Bagi soalan ini guru-guru menyatakan ya seramai 8 orang, manakala kosong tidak, bermakna tidak hanya terdapat satu pusat pembelajaran di sekolah. Khususnya, adakah kemudahan pusat pembelajaran digunakan dengan sebaiknya? Okey, pernyataan ini juga 8 orang guru mengatakan ya, manakala kosong mengatakan tidak, bermakna kemudahan di sekolah digunakan dengan sebaiknya oleh guru dan juga pelajar. Seterusnya adalah soalan keempat, iaitu berkaitan dengan adakah guru yang perlu menguruskan kelengkapan di pusat pembelajaran. Okey, terdapat percanggahan berkaitan dengan soalan ini, di mana 4 orang guru mengatakan ya, manakala 4 lagi tidak. Jadi, saya boleh simpulkan bahawa tidak hanya guru dan guru-guru juga menguruskan kelengkapan di pusat pembelajaran, tetapi ada juga pihak-pihak lain seperti pihak sekolah, pihak BG dan sebagainya. Okey, seterusnya soalan kelima, adakah pengubah suaian interaktif pada murid berkeluhan khas diperlukan? Okey, bagi pernyataan ini 8 orang bersetuju, manakala kosong tidak. Okey, ini bermakna pengubah suaian ini perlu bagi keperluan murid-murid khas ini. Okey, seterusnya adalah soalan yang keenam, iaitu berkaitan dengan perlukah aktiviti pelaksanaan berkumpulan dilakukan? Okey, pada pernyataan ini 8 orang guru mengatakan ya, manakala kosong mengatakan tidak. Bermakna aktiviti pelaksanaan kumpulan perlu dilaksanakan agar pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya soalan yang ketujuh, iaitu berkaitan adakah dengan penyediaan sudut dan ruang bacaan membolehkan murid mencari maklumat dan pengetahuan melalui pembacaan. Okey, melalui soalan ini terdapat 8 orang guru mengatakan ya, manakala kosong tidak. Ini bermakna penyediaan ini adalah penting bagi menjamin ataupun membolehkan murid mencari maklumat dengan cepat. Okey, akhir sekali ialah pernyataan berkaitan dengan hak kebersihan dan keindahan pusat pembelajaran menjadi faktor tumpuan murid dalam pembelajaran dan pengajaran. Okey, dalam pernyataan ini terdapat 8 orang guru mengatakan ya, manakala kosong mengatakan tidak. Bermakna keindahan dan kebersihan perlulah dijaga agar fokus pelajar dapat dijaga agar mereka terus dapat memberikan tumpuan dalam sesi pembelajaran. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin menerangkan tentang faktor bahan pembelajaran. Bahan bantu mengajar ialah segala alat yang digunakan oleh guru bagi membantunya mengajar di dalam bilik darjah. Sekurang-kurangnya terdapat 3 kategori bahan bantu mengajar. Yang pertama ialah kategori elektronik, yang kedua bukan elektronik, dan yang ketiga bahan bercorak ataupun bahan sebenar. Seramai 8 orang guru diminta untuk menjawab soalan di dalam borang soal selidik bagi faktor bahan pembelajaran. Antara soalan yang diajukan di dalam borang soal selidik ialah adakah guru yang bertanggungjawab dalam penyediaan bahan pembelajaran? Sebanyak 5 orang responden menjawab ya, manakala 3 lagi menjawab tidak. Yang kedua yang diajukan di dalam borang soal selidik iaitu adakah penting penyediaan bahan yang bersesuaian dengan topik yang ingin diajarkan kepada murid-murid. Selamai 8 responden menjawab ya bersamaan dengan 100%. Soalan ketiga yang diajukan ialah
Bahan pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru menjelaskan apa yang diajar. Kesemua responden menjawab ya, bersamaan dengan 100%. Soalan keempat, guru perlu membantu perancangan bahan sebelum proses pembelajaran dan pengajaran. Semua responden menjawab ya, bersamaan dengan 100%. Soalan kelima yang diajukan dalam borang soal selidik ialah, adakah penyediaan bahan pengajaran dapat membantu guru menjelaskan apa yang hendak diajar? Kesemua responden menjawab ya, bersamaan dengan 100%. Mana yang diajukan di dalam borang soal selidik iaitu bahan bantu mengajar seperti bahan elektronik dan bahan bercetak dapat meningkatkan pemahaman murid tentang apa yang diajar. Kesemua responden menjawab ya, bersamaan dengan 100%. Soalan yang ketujuh di dalam borang soal selidik berkaitan dengan bahan pembelajaran iaitu penggunaan bahan hidup seperti haiwan dan tumbuhan di dalam subjek tertentu dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih menarik. Kesemua responden menjawab ya, bersamaan dengan 100%. Kesimpulannya, bahan pembelajaran amat penting kepada murid-murid kerana bahan pembelajaran membantu murid-murid agar lebih memahami sesuatu subjek yang diajarkan oleh guru, serta murid-murid akan lebih fokus semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Sumber bermaksud sesuatu yang menjadi rujukan untuk kesahihan sesuatu maklumat atau carian. Sumber pengajaran merujuk kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang perlu digunakan oleh guru bagi menggerakkan proses PDP yang ditetapkan. Sumber pengajaran ialah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses PDP. Teknologi pengajaran adalah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, pengetahuan dan kemahiran, teknik dan organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur, iaitu proses dan produk bagi menghasilkan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. Secara keseluruhannya, sumber-sumber di sekolah memainkan peranan penting bagi memastikan guru dan pelajar dapat memanfaatkan kemudahan sedia ada. Pengurusan sumber ini amat penting bagi pelajar dan guru dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Pembelajaran sumber ini juga merupakan antara cara lain bagi menyampaikan atau memperolehi ilmu yang baru melalui berbagai bentuk bahan rujukan. Terdapat 8 soalan yang dikemukakan bagi faktor pengurusan sumber pembelajaran. Soalan pertama, adakah sumber kewangan bagi penyediaan sumber yang ada dalam bilik darjah itu dikeluarkan melalui bajet guru kelas itu sendiri? Seramai 3 orang responden telah memilih setuju, manakala 5 lagi memilih tidak setuju. Hal ini jelaslah bahawa sumber kewangan bagi penyediaan sumber yang ada dalam bilik darjah dikeluarkan melalui bajet guru dan pelajar kelas tersebut. Soalan kedua, adakah murid berminat terhadap sumber kemudahan yang disediakan? Soalan ini telah dipersetujui oleh semua responden. Soalan ketiga pula, adakah guru yang mengurus sumber untuk pembelajaran? Seramai 4 orang responden bersetuju, manakala 4 lagi tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini jelaslah bahawa guru tidak bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengurus sumber untuk pembelajaran. Soalan keempat pula, adakah pengurusan sumber dapat mewujudkan suasana dan persekitaran pendidikan dapat menimbulkan minat dan semangat murid untuk belajar? Seramai 8 orang responden telah bersetuju dengan pernyataan ini. Soalan kelima pula, adakah sumber pembelajaran yang disediakan sesuai bagi semua murid? Pernyataan ini telah disetujui oleh semua responden. Soalan berikut pula, adakah sumber pembelajaran tambahan dapat meningkatkan pencapaian murid? Seramai 8 orang responden telah bersetuju dengan pernyataan ini. Soalan ketujuh pula, penyediaan carta alih
Glob atau peta dalam subjek geografi oleh guru merupakan salah satu sumber pembelajaran dan membolehkan pelajar lebih memahami. Seramai 8 orang responden telah bersetuju dengan penyataan ini. Hal ini kerana carta alih, glob dan peta merupakan bahan bantu untuk memudahkan pelajar memahami dengan lebih teliti. Soalan ke-8 pula, benarkah ruang dalam bilik darjah yang dilengkapi dengan pelbagai bahan dan dibina mengikut kreativiti guru dan pelajar merupakan satu sumber pembelajaran? Seramai 8 orang responden telah bersetuju dengan penyataan ini. Berdasarkan dapatan demografi, daripada 8 orang responden didapati 5 orang adalah guru berjawatan biasa manakala 3 orang lagi pula berjawatan guru penolong kanan sekolah. Berdasarkan pengalaman berkhidmat pula, seorang responden berkhidmat antara tempoh 1 tahun sehingga 10 tahun, manakala 2 orang lagi responden mempunyai pengalaman berkhidmat selama 20 tahun. Berdasarkan dapatan, didapati 50% mewakili 4 orang responden. Daripada 8 orang responden mempunyai pengalaman berkhidmat selama 21 tahun sehingga 30 tahun. Selain daripada itu, terdapat 2 orang responden mempunyai pengalaman berkhidmat selama 41 tahun sehingga 50 tahun dan hanya seorang responden yang mempunyai pengalaman bekerja selama 51 tahun dan ke atas. Berdasarkan demografi dari segi umur pula, terdapat 3 orang responden berumur antara 30 tahun sehingga 40 tahun dan 2 orang responden berumur antara 41 tahun sehingga 50 tahun dan 3 orang lagi responden berumur antara 50 tahun sehingga 60 tahun. Secara kesimpulannya, guru bukan sahaja bertugas untuk menyampaikan ilmu, tetapi guru juga berperanan untuk mengurus bilik darjah. Secara amnya, bilik darjah merupakan persekitaran pembelajaran yang merangkumi aspek murid, guru, ruang dan alat pembelajaran. Pengurusan bilik darjah merupakan proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah, galakan komunikasi dan interaksi antara murid dan guru. Hal ini penting bagi mencapai objektif pembelajaran. Sekaligus, pengurusan bilik darjah juga dapat meningkatkan kejayaan murid.